Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini saya kira Gombak berada di barisan hadapan. Sebab walaupun Dewan Negeri Selangor dijangkakan akan dibubarkan pada 19 hari bulan, tetapi kita telah mula untuk melaksanakan program-program penerangan seperti ini. Untuk kita memastikan mesej kita sampai kepada rakyat. Kita bertanding dalam demokrasi ini sebagai anak jantan. Kita tak mahu memintal fitnah. Kita tidak mahu merekayasa cerita-cerita yang tidak sepatutnya dan tidak akan membantu perkembangan masyarakat. Tetapi niat kita ikhlas, suci, kita akan masuk ke dalam pertempuran pilihan raya negeri kali ini untuk memastikan masa depan rakyat negeri Selangor adalah masa depan yang terbaik. Sebab itu tema Selangor Baharu ini penting untuk kita semua hadamkan satu persatu. Kerana kita hari ini tidak ada pilihan raya. Betul, pilihan raya umum ataupun pilihan raya negeri yang akan berlangsung ini melibatkan 6 negeri. Tetapi percayalah, daripada ke-6 negeri ini, yang pastinya menjadi perhatian, menjadi tumpuan yang akan diteropong bukan sahaja oleh rakyat Malaysia, tetapi seluruh dunia adalah negeri Selangor Darul Ihsan. Apatah lagi di Gombak ini. Ustaz kata Gombak ini seringkali menjadi perhatian. Betul. Sebab petang tadi baru saya bincang, Ustaz. Saya sendiri pun tak faham. Kenapa daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri, nampaknya kerusi Dun Gombak Setia menjadi perhatian Perdana Menteri Madani. Dalam tempoh sebulan, 2 bulan, dah nak masuk 3 kali dia turun. Pertama kali saya dengar di UIA, kemudian sambutan Hari Raya, minggu depan katanya nak makan di gerai di Greenwood. Jadi nampaknya kita harus bersiap siaga untuk berhadapan dengan pelbagai tentangan-tentangan yang hebat. Tetapi saya yakin kalau kita boleh memberikan penjelasan kepada rakyat, kita akan berjaya menjadikan Perikatan Nasional sebagai kerajaan negeri Selangor pada bulan Ogos nanti, insya-Allah. Sebab itu saya nak ulang sekali lagi kenapa jelajah kita ini namanya Selangor Baharu. Sebab kita tak ada pilihan. Pilihan raya negeri kali ini, negeri Selangor bukan sahaja menjadi perhatian, tetapi untuk kita, anak negeri Selangor, ianya adalah pertempuran antara hidup dan mati. Kerana terlalu banyak kerosakan-kerosakan yang telah pun berlaku dalam kerajaan negeri Selangor dalam tempoh yang begitu singkat. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian. Selangor pernah berada di puncak kegemilangan. Dalam tahun 2017, Selangor mencatatkan jumlah peruntukan belanjawan yang tertinggi dalam sejarah negeri Selangor. Jumlahnya 3.47 bilion ringgit. Itu yang tertinggi dalam sejarah negeri Selangor. Ketika itu menteri besarnya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Exco kerajaan negerinya Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi. Exco kerajaan negerinya Datuk Rashid Asari. Begitu juga ketika itu Datuk Iskandar Samad juga berada dalam pentadbiran kerajaan negeri. Dan ketika itulah negeri Selangor
merupakan antara negeri yang memiliki program inisiatif peduli rakyat yang cukup terkenal bukan sahaja di kalangan rakyat negeri Selangor, malah rakyat negeri-negeri lain juga meratip-ratip program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri Selangor. Boleh kata dari seawal anak yang kecil baru lahir sehinggalah meninggal dunia, pelbagai program-program dan tawaran yang kita berikan kepada rakyat untuk membela kebajikan dan memastikan kemakmuran rakyat di negeri Selangor ini dapat terus kita pertahankan. Ketika itu, walaupun saya hanya merupakan seorang pegawai di Pejabat Menteri Besar, saya dapat lihat betapa kegigihan kerajaan negeri ketika itu kerana kita berpegang kepada satu prinsip. Kekayaan negeri ini harus kita limpahkan kepada rakyat, bukanlah kepada pemimpin. Tetapi saya ingin berkongsi beberapa isu-isu yang telah berlaku ataupun yang baru sahaja berlaku yang sebenarnya menggelapkan masa depan rakyat negeri Selangor. Mungkin pada malam ini ramai di kalangan penceramah akan menyentuh beberapa isu-isu yang mungkin sedikit mengguriskan hati dan perasaan orang Melayu dan orang Islam dalam negara kita. Tetapi saya ingin tegaskan kesalahan itu dilaksanakan oleh kerana kerajaan pada hari ini mereka ditekan oleh rakan dalam kepimpinan kerajaan mereka, iaitu DAP. Saya ingin berikan satu contoh. Tuan-tuan, mungkin mereka ini selalu mengatakan mereka bersih, mereka ini telus, mereka ini amanah, mereka ini ada integriti. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dalam gelap, mereka mencapai apa yang tak sepatutnya mereka ambil dan tak sepatutnya mereka miliki. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan merasakan perkara ini remeh, tetapi bila saya sebut nilai dan jumlahnya nanti, tuan-tuan pasti akan terkejut. Di negeri Selangor ini setiap tahun dalam belanjawan, negeri Selangor merupakan antara negeri yang dapat mengutip cukai yang paling tinggi dalam negara. Kita setiap tahun mengutip cukai yang jumlahnya lebih 1 bilion ringgit. 1 bilion ringgit. Dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini, Ustaz. Kerajaan negeri sedang berhasrat untuk meningkatkan jumlah kutipan hasil cukai. Dengan mempermudahkan kaedah-kaedah rakyat membayar cukai kepada kerajaan. Cukai kita yang dikutip 1 bilion melalui rakyat yang harus ke kaunter-kaunter di pejabat tanah, di PBT dan sebagainya, kita dapat kutip 1 bilion ringgit. Tapi kalau kita upgrade sistem pembayaran kita kepada sistem yang lebih canggih, yang lebih berteknologi, maka mungkin kita dapat kutip lebih daripada 1 bilion ringgit. Di bawah kerajaan negeri Selangor ada PKNS. Di bawah PKNS ada sebuah syarikat namanya Cellgate Corporation yang memiliki lesen ataupun memiliki kelulusan oleh MOF, Kementerian Keuangan, untuk dijadikan sebagai payment gateway ataupun kita sebut sebagai e-wallet, yang mana lesen itu hanya boleh dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Dan syarikat itu, pemilikan itu adalah 100% milik PKNS. Maksudnya milik kerajaan negeri. Tetapi cukup malang kerana kerajaan negeri kita yang selama ini berhemah, yang kononnya cerdik, yang kononnya mempertahankan kepentingan rakyat, dia tidak menggunakan khidmat PKNS ataupun Cellgate melalui program yang namanya Selangor Pay. Tetapi kerajaan negeri menganugerahkan kontrak kepada sebuah syarikat lain untuk menggunakan aplikasi
e-wallet yang namanya WavePay. WavePay ini milik sebuah syarikat berpengkalan di Pulau Pinang. Syarikatnya berharga RM2. Rekod perniagaannya sebelum ini jual televisyen. Dia ada liability hutang nilainya lebih RM4 juta. Kerajaan negeri membeli sebahagian daripada saham WavePay dengan nilai RM10 juta. Dan dengan nilai RM10 juta itu, kerajaan negeri hanya memiliki 49% saham. Maksudnya tak sampai, tidak. Maksudnya kerajaan negeri bukan pemegang saham majoriti dalam syarikat tersebut. Tuan-tuan bayangkan sekarang ini telah bermula. Kita semua yang bayar cukai dalam negeri Selangor ini, kita bayar di pejabat daerah, kita bayar di PBT, kita bayar semuanya sekarang harus melalui sistem tersebut. WavePay. Kerajaan negeri bukan merupakan pemegang saham terbesar kepada WavePay. Maksudnya, pertama, apakah jaminan keselamatan terhadap data pribadi setiap rakyat negeri Selangor yang membayar cukai melalui syarikat WavePay sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa perlu kita membayar sehingga RM10 juta kepada syarikat itu? Sedangkan kita memiliki aplikasi sendiri, namanya pun sedap, Selangor Pay. Tak perlu bayar, percuma, milik PKNS. Mengapa kita tak mahu membantu PKNS? Kalau syarikat itu mengambil untung 2% daripada transaksi. Ataupun 3% daripada semua transaksi yang hari ini saja nilainya lebih RM1 bilion. Berapa banyak pulangan yang dapat kita berikan kepada kerajaan negeri Selangor melalui PKN. Sebab itu tuan-tuan, akhirnya bila kita semak, dan saya pernah bangkitkan isu ini dalam Dewan Negeri. Akhirnya saya diserang kerana projek ini didalangi oleh pemimpin-pemimpin DAP dalam kerajaan negeri Selangor. Saya juga tahu sebab yang menyalurkan maklumat kepada juga pegawai-pegawai kerajaan. Mereka juga tak berpuas hati dengan pimpinan-pimpinan ini. Bahkan ada yang sebut kepada saya dalam mesyuarat Exco untuk memutuskan ataupun memberikan kelulusan terhadap projek ini, seolah-olah pemimpin DAP itulah menteri besar yang sebenar kerana dia boleh mempengaruhi keseluruhan mesyuarat Exco kerajaan negeri untuk meluluskan pembayaran RM10 juta kepada syarikat. Itu yang pertama. Baru-baru ini kita sekali lagi dikejutkan apabila terbongkar kertas mesyuarat MTES kerajaan negeri. Kita semua tahu dan kita semua dengar tentang isu pembangunan Stadium Shah Alam. Stadium Shah Alam ini dah uzur. JKR buat nilai dan anggaran untuk naik taraf. JKR kata untuk naik taraf nilainya RM154 juta. Sebelum sempat projek itu diteruskan, tiba-tiba kita dikejutkan dengan pengumuman kerajaan negeri yang menyatakan akan melaksanakan suatu projek pembangunan semula Stadium Shah Alam dengan nilai kira-kira RM700 juta. Disebutlah dengan teknologi ini, teknologi itu, ini dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba keluar satu kenyataan media ataupun keluar satu petikan datang daripada selatan tanah air. Ada kerabat Diraja Negeri Johor yang menyatakan bahawa tak logik dengan pembangunan seperti itu, ianya hanya bernilai RM700 juta. Tak logik. Dengan kemudahan yang akan dilaksanakan, dengan pembangunan berteknologi yang akan dibuat, tak logik harganya RM700 juta. Nah, baru-baru ini, baru sangat 7 Jun
2023. Kita dikejutkan dengan suatu kertas yang mengesahkan bahawa nilai sebenar projek tersebut adalah 3.28 bilion ringgit. Bayangkan, daripada 174 juta naik kepada 700 juta ringgit. Rupa-rupanya dalam diam, kertas Exco ataupun kertas MTES yang hari ini tersebar menyatakan projek tersebut sebenarnya nilaian projeknya kira-kira 3.28 bilion ringgit. Tuan-tuan, apa maksudnya pembangunan Stadium Shah Alam nilainya 3.28 bilion ini? Kerajaan negeri tak ada duit untuk bangunkan stadium ini. Di bawah pentadbiran Amiruddin Syari, Adun Sungai Tua, daripada tahun pertama dia jadi Menteri Besar, sampailah tahun terakhir ini, belanjawan negeri Selangor 2.2 bilion ringgit. Selepas kita mencatatkan belanjawan yang saya sebut tadi, tertinggi dalam sejarah, 3.45 bilion. Sebaik saya diambil alih, merudum turun kepada 2.2 bilion ringgit. Sebab kutipannya tidak sebagaimana ketika mana pimpinan kita menerajui kerajaan. Yang lebih menyedihkan, tahun pertama dia jadi Menteri Besar, belanjawan negeri Selangor 2.2 bilion ringgit. Sebelum Covid, 2.2 bilion ringgit. Ketika Covid, 2.2 bilion ringgit. Lepas Covid, juga 2.2 bilion ringgit. Belanjawannya langsung tidak responsif terhadap perkembangan persekitaran yang ada dalam negara kita. Sepatutnya sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, bila rakyat susah, kita dilanda Covid, maka kerajaan sepatutnya memperuntukkan lebih banyak lagi belanjawan untuk membantu lebih ramai rakyat yang memerlukan. Sebab ketika Covid kita susah. Orang B40 dah jatuh miskin. T20 dah jatuh B40. Yang elit, yang kaya dah jatuh lagi. Sebab itu sepatutnya kerajaan memperuntukkan lebih banyak lagi duit untuk membantu masyarakat di bawah. Tetapi belanjawannya tetap 2.2 bilion ringgit. Tapi apa yang saya nak sebutkan, bila mana kita tidak mempunyai dana ataupun peruntukan yang mencukupi untuk membina ataupun membiayai projek yang nilainya 3.28 bilion ringgit, maksudnya ianya perlu diswastakan. Penswastaan ini ataupun pemaju-pemaju yang berminat untuk membangunkan Stadium Shah Alam ini, dia juga mesti ada sesuatu untuk dicagarkan. Sebab dia nak bangunkan suatu projek, kos dia 3.28 bilion. Dia mesti ada sesuatu untuk dicagarkan kepada bank, supaya bank boleh bagi dia duit, dia boleh membiayai projek tersebut terlebih dahulu. Sebelum nanti dia beruntung, kemudian dia boleh bayar bank. Maka apakah cagaran yang boleh diberikan dalam isu pembangunan ini? Saya kira boleh tanya Datuk Iskandar. Beliau exco yang cukup berpengalaman dalam PKNS, dalam soal pembangunan infrastruktur. Dalam kaedah ini tak ada jalan lain melainkan membuat land swapping. Dan ini disebut dalam kertas MTES yang tersebar itu, yang menyatakan bahawa nilai tanah yang akan dijadikan cagaran untuk land swapping itu, nilainya mestilah setara dengan kos projek yang nilainya 3.28 bilion ringgit. Tanah di Sungai Tua ini kalau 10,000 kaki persegi, berapa agaknya nilainya? Berapa nilai ataupun berapa besar tanah yang nilainya 3.28 bilion ringgit? Maksudnya akan ada sejumlah besar tanah dalam negeri Selangor ini yang akan dijadikan cagaran untuk land swapping supaya MRCB dapat membangunkan
projek Stadium Shah Alam. Tuan-tuan, masih belum terlambat. Sebab kita akan berhadapan dengan pilihan raya negeri. Sebab itu saya sebut ini pilihan raya hidup ataupun mati. Untuk kita menyelamatkan anak cucu kita. Untuk kita menyelamatkan masa depan rakyat negeri Selangor. Sebab kita tak boleh tahan dan kita tak boleh biarkan kerajaan negeri ini melakukan sewenang-wenang mereka. Kita mesti letakkan tanda noktah, kita ambil alih kerajaan negeri ini dan insya-Allah kita akan pastikan sama ada projek ini diteruskan atau dibatalkan, tetapi ianya mestilah membela kepentingan rakyat negeri Selangor insya-Allah. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, saya bertegas bahawa rakyat negeri Selangor pada hari ini harus membingkai muafakat yang cukup erat untuk kita memastikan kemenangan Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri kali ini. Negeri Selangor, dia bukan sahaja akan menentukan masa depan negeri kita, tetapi negeri Selangor akan menjadikan batu lonjakan untuk kita mencapai kemenangan yang lebih besar selepas pilihan raya negeri 6 negeri ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, saya berharap agar kita semua sedia, kita semua mempersiapkan jentera kita. Kita harus turun ke setiap pelosok kampung dan kawasan di tempat kita untuk kita memberikan penjelasan kepada rakyat betapa pada hari ini rakyat negeri Selangor juga mendambakan perubahan. Kita tidak boleh lagi leka dan lalai. Kita tidak lagi boleh tahan untuk duduk di bawah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri sebagaimana yang ada pada hari ini. Kerajaan persekutuan pada hari ini sebenarnya merupakan sebuah kerajaan yang cukup zalim kepada rakyat. Kenapa saya cakap ianya cukup zalim? Kerana sebagaimana yang saya sebut tadi ketika mana kita berhadapan dengan COVID-19. Hari ini kita dasar-dasar ekonomi yang dilaksanakan ianya merupakan sebuah dasar-dasar ekonomi yang cukup membunuh kumpulan rakyat kelas pertengahan. Dengan OPR naik, dengan nilai mata wang yang merudum, dengan subsidi kepada T20 yang naik. Sebab itu kita boleh anggap Perdana Menteri Madani ini Perdana Menteri wayang. Sebab dia bercakap soal kemiskinan, soal yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin atau apa kedana, tetapi dia sendiri tidak faham apa yang dia maksudkan tentang kemiskinan. Betul apa yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah sebutkan, dia tak tahu apa tentang hal kemiskinan. Sebab itu dalam pada dia sebut yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin, polisi ekonomi dia sendiri membunuh kelas pertengahan. Sebab itu dia tarik subsidi, dia naikkan OPR. Semuanya memberi kesan kepada golongan kelas pertengahan dalam negara kita. Akhirnya kalau golongan kelas pertengahan ini mati ataupun jatuh ke dalam kelompok B40, itulah yang dia sebut sendiri. Bahawa yang kaya bertambah kaya, yang miskin apa kedana. Sebab jurang di kalangan sosioekonomi rakyat itu akan semakin melebar dan membesar. Maka tuan-tuan, tak ada jalan lain melainkan kita melakukan perubahan untuk negeri Selangor yang pastinya akan memberikan impak kepada kerajaan persekutuan insya-Allah. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua di atas jemputan kepada saya pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat terus menyebarkan maklumat-maklumat seperti ini dan kita akan pastikan PRN ini negeri Selangor dalam genggaman Perikatan Nasional insya-Allah.